Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wattammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, insya-Allah kita akan sambung dengan tadabbur surah An-Nas. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta bantuan. Suara saya jelas tak? Alhamdulillah jelas, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Basir. Tuan Basir ada, Tuan Fauzi ada, Ibu Zainan ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Baik, terutamanya terima kasih kepada Cik Zaim Malias dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan tadabbur surah An-Nas. Sebelum itu, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam yang penuh barakah ini, di malam Jumaat ini, insya-Allah kita akan sama-sama tadabbur surah An-Nas dan kita akan memahami tentang di dalam surah An-Nas ini apa yang Allah nak sampaikan kepada kita insya-Allah. Baik, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah mentadabburi surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti surah Al-Fatihah, kemudian kita ada pergi ke surah At-Takatsur kan. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mulakan daripada juzuk 30, daripada surah yang bawah sekali, surah yang akhir, kemudian kita akan pergi naik ke atas. Jadi insya-Allah malam ni kita mulakan dengan surah An-Nas, boleh ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum itu kalau internet saya ada lag, boleh maklumkan, boleh tulis dekat ruangan komen, ataupun kalau saya tak perasan, boleh je buka mic, salah seorang boleh buka mic bagi tahu kepada saya. Sebab kadang-kadang saya tak pasti dia punya internet ni, kadang ada, kadang hilang. Jadi insya-Allah kita sama-sama ya. Okay, baik, insya-Allah pada tadabbur surah An-Nas, insya-Allah kita akan masuk, yang pertama adalah tentang nama surah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita tahu tentang sesuatu surah itu. Kerana apa? Kerana bila kita tahu tentang sesuatu surah, dia akan memberikan kita mindset ataupun persediaan kepada kita, surah ini menggambarkan tentang apa. Jadi yang pertama kita akan mengenali tentang nama surah. Baik. Surah ini disebut dalam ayat pertamanya adalah Qul a'udzu birabbin nas, dan surah ini pada ayat yang pertama ini saya cantik sikit. Pada ayat yang pertama ni kita tengok kan, kita tengok surah An-Nas, inilah diambil sempena nama surah An-Nas itu. The point dia kat sini. Surah ini terdiri daripada 6 ayat. 6 ayat, kemudian diulang kalimah An-Nas ini sebanyak 5 kali di dalam surah ini. Dan dia diturunkan sesudah surah Al-Falaq, dan nama An-Nas ini diambil dari kalimah An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini, yang bererti adalah manusia. Subhanallah, bila kita tengok dari surah An-Nas ini, betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan fokus kepada manusia ini, sehingga kan ada satu surah yang khas disebutkan tentang manusia. Okey, jadi pada ayat ini kita melihat kepada surah An-Nas. Apa yang menarik tentang surah An-Nas ini disebutkan kepada kita daripada tadabbur hikmah juzuk amma.
Hamka ini dia menyebutkan bahawa kita ini berada di tengah-tengah manusia. Kalau boleh kita setiap hari kita akan berdepan dengan manusia. Kita tidak akan lari daripada manusia. Dan pergaulan kita sesama manusia ni bukanlah sesuatu yang mudah kan tuan-tuan dan puan-puan. Yang bagus menurut pendapat kita belum tentu bagus untuk orang lain menerimanya. Dan kalaulah kita ada cita-cita kita tu tidak, orang lain tu tidak, belum tentu orang terima apa yang kita cita-citakan. Dan sebab itulah di dalam surah An-Nas ini diajarkan pada surah yang terakhir ini bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia ini. Jadi surah An-Nas ini dia memberikan kita gambaran bagaimana nanti kita akan lihat nak duduk dekat tengah-tengah manusia ni, nak Allah ajarkan kita untuk mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada manusia. Dan ayat ini disebutkan pada hujung ayat iaitu minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Jadi berdasarkan hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura misluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali, iaitu surah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan daripada ayat ini bahawa surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini tidak ada bandingannya sama sekali dalam pada ayat ini. Jadi nak disebutkan bahawa surah ini dia ada mempunyai keistimewaannya sendiri. Okey. Jadi surah ini juga, surah An-Nas, dia disebut sebagai Al-Mu'awwizatain. Kalau kita ditanya surah Al-Mu'awwizatain ni apa? Dia adalah surah Al-Falaq, dia Falaq, dan surah An-Nas. Dia adalah kembar. Kalau surah Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita tengok. Kenapa disebutkan sebagai Al-Mu'awwizatain? Dia adalah surah perlindungan. Surah perlindungan, Al-Mu'awwizatain tu adalah dua surah yang bermaksud surah perlindungan, iaitu surah ini nak membawa pembacanya menuju tempat perlindungan, menuju tempat perlindungan. Di mana kita nak berlindung? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan nanti yang kita akan lihat, pada kejahatan bisikan syaitan ataupun syaitan yang membawa was-was kepada diri kita pada ayat yang keempat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu kedua-dua surah ini dia mempunyai kedudukan yang tinggi di antara surah-surah yang lain. Daripada mana? Daripada hadis yang disebutkan riwayat Uqbah bin Amir ini, iaitu tidak ada bandingannya sama sekali, iaitu dua surah ini. Dan kita lihat juga surah ini juga sebenarnya banyak kelebihan-kelebihannya kan. Antaranya surah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini 3 kul ini setiap kali selepas solat 5 waktu tu yang pertama. Kemudian Rasulullah selalu membaca 3 kul ini sebelum tidur dan baginda menyapunya ke seluruh badannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan melihat surah ini memang banyak dia punya kelebihan dan antaranya yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian kita pergi kepada objektif surah. Objektif surah ini adalah kita nak mengetahui surah ini dia akan memberikan kita gambaran tentang apa fungsi utama ataupun apa objektif tujuan dia tentang surah An-Nas ini. Sebelum itu kita mengetahui bahawa surah Qul a'udzu birabbin nas ini, surah An-Nas ini dia adalah surah kelima dari 5 surah bermula dengan Qul. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang bermula dengan Qul. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun menggunakan kalimah Qul di hadapan, iaitu bahawa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud adalah
kul ini adalah sesuatu yang kita perlu ambil dengan serius. Kerana Allah memerintahkan, Allah menyebutkan kul. Sedangkan kalau Al-Quran itu bila kita memahami memang ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi dan kita semua. Tetapi bila Allah tambah satu kalimah lagi, kalimah kul, ini mengingatkan kepada kita bahawa katakanlah, iaitu fa'il amar, kata suruh. Ini adalah kata suruh. Dia kata kata surah ini adalah kamu mesti buat. Contoh kan contoh seorang mak dia nak suruh anak dia letak pinggan dekat dapur. Letakkan pinggan ni dekat dapur. Letakkan dekat dapur. Letakkan itu dia letakkan kata suruh, bermakna katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bermakna menunjukkan kepada kita untuk katakanlah wahai Aini, wahai Cik Zaim, wahai kita semua, supaya katakan. Jadi ada 5 ayat, ada 5 surah. Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan bila baca tu nanti bila tengok dekat ayat Quran ada kalimah kul ni kan, kita dah lebih berhati-hati bahawa kalimah ini Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada kita semua. Dan pada ayat ini nak menegaskan bahagian kedua surah Al-Fatihah, iaitu apa yang sepatutnya kita minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kalau kita lihat pada surah Al-Fatihah, bahagian kedua surah Al-Fatihah itu iaitu kita minta tolong daripada Allah, di mana ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kita punya objektif dia. Kita tengok bahawa iyyaka nasta'in ini ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan menyebutkan iyyaka nasta'in, di mana hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi pada surah An-Nas ini mengingatkan kita, memberikan kita panduan apa yang sepatutnya kita minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita iktiraf sebagai Tuhan kita, iaitu perlindungan dari serangan dalaman syaitan melalui was-was dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan kemungkaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sebenarnya kalau kita lihat dekat sini kan, walaupun kita ini berpangkat, walaupun kita ini orang yang besar, berharta dan sebagainya, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, kita ini hakikatnya tiada apa-apa. Hatta kita ini nak menggerakkan ataupun nak datang ke kelas ini pun kalau bukan dengan bantuan Allah, kita tidak akan berada di sini. Tetapi kerana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita, yang mengizinkan kita. Jadi dalam ayat ini nak mengingatkan kepada kita semua bahawa kamu mesti mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari serangan dalam syaitan ini. Dan kita akan lihat bagaimana syaitan ini dia akan berusaha keras untuk menggoda kita, memujuk rayu kita supaya kita melakukan kemaksiatan, supaya kita merasakan keegoan dalam diri. Itu adalah tugas-tugas syaitan yang dia akan buat tanpa henti, tanpa berputus asa. Jadi pada ayat ini pada ayat yang pertama, pada ayat surah Al-Fatihah kita minta pertolongan. Jadi kita tertanya apa yang kita nak minta tolong. Surah An-Nas memberikan kita panduan. Kamu kena minta pertolongan, perlindungan dari Allah supaya kamu ini tidak diserang ataupun dibisik dengan syaitan melalui was-was ini. Dan kemudian munasabah surah kita akan pergi. Munasabah ini adalah kita lihat bagaimana surah An-Nas ini adalah permohonan perlindungan dengan 3 sifat Allah untuk satu kejahatan saja. Adapun kalau kita lihat dekat surah Al-Falaq dengan satu sifat Allah untuk 4 kejahatan. Di mana kita akan tengok nanti bagaimana yang disebutkan dengan 3 sifat untuk satu kejahatan. Ini surah An-Nas, 3 sifat untuk satu kejahatan. Untuk satu kejahatan.
Apa kejahatan itu? Kejahatan kita tulis. Okay. Nanti kita lihat surah An-Nas ini sebagai contoh, kita pergi kepada satu persatu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pada ayat pertama, kedua dan ketiga ini adalah kita mohon perlindungan daripada Allah yang disebutkan sebagai Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhan yang memelihara manusia. Yang kedua iaitu Tuhan yang menguasai manusia. Dan ilahin nas adalah Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Dan kita mohon daripada ayat yang keempat itu adalah min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas ini adalah dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Itu yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita dalam perlindungan daripada kejahatan bisikan syaitan ini. Dan Al-Falaq ini dia untuk ancaman luaran pendakwah. Dia tidak boleh dikawal. Kalau kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya kan. Tetapi surah An-Nas yang kita nak fokuskan adalah An-Nas ini adalah ancaman dalaman pendakwah, iaitu kita boleh dikawal. Dengan caranya bagaimana? Dengan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan membaca surah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak highlight ataupun nak kita sama-sama lihat di sini adalah kalimah pendakwah ini. Kalimah pendakwah. Kalau kita sebutkan pendakwah ini, dia rasa macam beratnya. Saya tak layak lah sebab saya tak ada ilmu. Jadi saya tak rasa saya layak untuk berdakwah. Jadi kita ambil pendakwah ini ataupun penyeru kebaikan. Penyeru kebaikan. Penyeru kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila disebutkan penyeru kebaikan, kita ini semua adalah penyeru kebaikan. Kalaulah kita seorang ayah, kita menyeru kebaikan kepada isteri dan anak-anak. Kalau kita seorang bos ataupun kita seorang leader di dalam satu syarikat sebagai contoh, kita menyeru kebaikan kepada staf kita, kita menyeru kebaikan kepada anak-anak buah kita. Maka tanggungjawab penyeru kebaikan ada pada kita semua. Saya tak pandai bercakap, macam mana saya nak berdakwah? Jadi dekat sinilah kita nak minta pendakwah ini, penyeru kebaikan ini, kita memaksimalkan potensi yang kita ada, kelebihan yang kita ada, peranan yang kita ada untuk melaksanakan penyeru kebaikan ini, menyeru ke arah kebaikan. Baik, insya-Allah. Okey, jadi kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, pada surah An-Nas tadi kita memohon perlindungan dengan 3 sifatnya, 3 sifat Allah untuk satu kejahatan saja. Kita lihat yang pertama, Rabbin Nas, Tuhan manusia yang memelihara sekalian manusia. Kemudian Raja manusia dan sembahan manusia. Kejahatan kita mohon untuk satu kejahatan itu apa? Kejahatan ini adalah kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi pada ayat yang keempat ini. Pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa? Kerana kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi ni dia tak nampak. Dia tenggelam timbul kan. Jadi kita perlu mengenali Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memelihara sekalian manusia. Kita lihat Tuhan yang menguasai manusia dan Tuhan yang layak untuk kita sembah, untuk kita lindungi dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi pada ayat yang keempat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah 3 sifat yang kita pohon dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk satu kejahatan ini. Nak menunjukkan bahawa kejahatan bisikan syaitan ini sangat-sangatlah bahaya, sangat-sangatlah memberikan kesan kepada diri kita. Apatah lagi bila mana ia memberikan kesan kepada akidah kita yang akhirnya kita tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menguruskan kita semua ini.
Dan munasabah dengan surah yang pertama, surah Al-Fatihah, bahawa Al-Quran ini dia bermula dengan doa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak tuan-tuan sama-sama menghayati dan sama-sama untuk melihat bahawa Al-Quran bermula dengan doa Al-Fatihah. Al-Quran bermula dengan doa iaitu surah Al-Fatihah. Lihatkan di dalam surah Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk yang luas. Ya, petunjuk yang jalan yang lurus. Okey. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa dalam surah Al-Fatihah dan berakhir dengan doa dua surah ini. Dan berakhir dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi kita fokus kepada surah An-Nas ini. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah dimulakan dengan doa dan surah yang terakhir surah An-Nas ini juga merupakan doa yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak merumuskan kepada kita bahawa tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, bahawa ini adalah sebagai rumusan sikap yang perlu diambil semasa di atas dunia. Iaitu apa dia? Sikap hamba yang memohon daripada Tuhannya. Daripada awal hinggalah akhir kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak mengajarkan kepada kita bahawa dalam kehidupan di atas dunia ini, ketika kita merasakan lelah, kita merasakan lemah, kita rasa macam down dan sebagainya, inilah sikap kita sebagai seorang hamba di atas muka bumi ini, bahawa kita perlu sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa lemah, kita rasa lelah, mintalah, ya Allah berilah aku kekuatan, ya Allah bantulah aku dalam segala urusan. Kita sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia, ketika mana kita memohon pertolongan manusia, kadang-kala kali pertama, kali kedua boleh. Tapi bila masuk kali ketiga, kali keempat, dia akan berkata, sampai bila nak minta tolong aku? Betul kan? Itu adalah manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita daripada surah Al-Fatihah, pembuka Al-Quran, sehinggalah surah An-Nas, penutup daripada Al-Quran ini, surah Al-Quran nak mengajar kepada kita untuk sentiasa mohon daripada Allah. Jadi inilah sikap kita seorang hamba di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik, dan persoalan yang kedua adalah mengapa An-Nas ini penghujung 114 surah? Dia berada di penghujung 114 surah, dan mengapa Al-Quran bermula dan berakhir dengan doa? Okey, ini adalah persoalan dia. Ini adalah munasabah surah yang pertama dan yang surah yang terakhir. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan kepada kita semua, kita pendakwah ini, penyeru kebaikan, bahawa wahai Aini, wahai kita semua, aku tahu kamu lemah dan ramai musuh akan memerangimu atas jalan yang lurus ini. Dan kamu perlu terus bekerja dan berdakwah. Maka mari memasuki bentengku ini agar kamu terpelihara. Inilah kita punya perjalanan atas muka bumi ini, di atas dunia ini, sebagai penyeru kebaikan, sebagai pendakwah. Hatta sekecil-kecil perkara pun yang kita lakukan dengan tujuan untuk menyeru kebaikan, untuk tujuan dakwah, kita pasti mohon pertolongan Allah, dan seolah-olah Allah nak ingatkan kepada kita bahawa kamu lemah, kamu tidak berdaya, kamu ini akan ada fasa down, fasa burn out, fasa kamu ini rasa macam nak stop semuanya. Maka kamu perlu terus bekerja dan berdakwah. Kamu jangan putus asa, tetapi kamu marilah masuk ke bentengku ini agar kamu terpelihara. Masuk benteng melalui surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini. Inilah yang sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan sekalian pada malam ini.
Dan itulah serba sedikit tentang pengenalan surah An-Nas. Kata orang kalau tak kenal ni maka tak cinta kan? Maka kita berkenalan dengan surah An-Nas ini supaya bila kita baca surah An-Nas selepas ini, kita lebih menghayati, kita membacanya dengan bersungguh-sungguh bahawa saya perlu baca ayat ini, surah ini untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat surah An-Nas ini dia sangat subhanallah, kalau nak perbahasannya memang panjang dan banyak sangat. Kalau lihat daripada ulama-ulama tafsir menerangkan walaupun surah An-Nas ini surah yang pendek, tetapi subhanallah dia adalah satu surah yang memberikan kesan dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah kita akan pergi kepada tadabbur ayat. Baik, untuk tadabbur ayat ini, jadi Hamka ini dia menyebutkan bahawa diajarkanlah pada surah yang terakhir ini, yang dalam buku Tadabbur Hikmah Juz' Amma ni kan, antara rujukan tambahan saya lah untuk tadabbur Juz' Amma ini. Hamka ini dia menyebutkan bahawa surah yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita menghadapi dan hidup di tengah-tengah manusia. Maka dengan itu, melalui baginda Nabi SAW, Allah menyuruh supaya memperlindungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah ini adalah yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Bila kita katakan, tadi kita dah sebutkan bahawa kalimah Qul ini adalah kata perintah, kata suruhan. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Allah memperkenalkan ayatnya, perkenalkan dirinya pada ayat yang pertama ini sebagai Rabbin Nas, iaitu pemelihara sekalian manusia. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan pada surah Al-Fatihah. Okey, ni surah An-Nas kan, kita lihat sekejap kepada surah Al-Fatihah. Pada awal ayat kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Kemudian pada ayat yang pertama surah An-Nas ini disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada pemelihara sekalian manusia. Dan kita akan lihat pada surah Al-Fatihah dan surah An-Nas ini dia sangat-sangat terkait lah. Ketika kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat yang pertama disebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pada ayat Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Nas, Malikin Nas. Nak mengingatkan kepada kita bahawa inilah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas ini adalah yang pertama Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahawa aku berlindung dengan Allah yang Esa, Tuhan yang mencipta manusia, yang mentadbir dan menjaga hal ehwal mereka. Subhanallah. Kalau kita lihat pada kalimah Rabb, pemelihara sekalian manusia. Tetapi bila kita rujuk kepada tafsir, para ulama menyebutkan bahawa Rabb ini, Allah sebagai Rabb ini adalah Allah yang Esa, Tuhan yang mencipta manusia dan yang mentadbir dan menjaga hal ehwal mereka. Subhanallah. Bila kita benar-benar mengenali Allah sebagai Rabb kita, kita akan yakin dan percaya bahawa Allah lah yang mentadbir dan Allah lah yang menjaga segala urusan kita. Dan kita rasa kita tidak takut untuk melangkah sebab Allah yang akan menguruskannya, Allah yang akan mentadbir segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat ke belakang sedikit ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam
kandungan rahim ibu kita. Sama ada kita ni terpusing sana, terpusing sini, kita tak tahu bagaimana keadaan dalam tu. Tetapi bila kita tahu bahawa ada Allah yang menjaga ni, yang disebutkan sebagai Rabb, yang mencipta manusia, yang menciptakan janin di dalam rahim ibu, maka di dalam itu juga Allah yang mentadbir, Allah yang menjaga hal ehwal seorang bayi itu di dalam kandungan rahim ibu. Dan sehingga hari ini subhanallah kita lahir ke atas muka bumi, dan sehingga hari ini kita masih ada di atas muka bumi ini, dan percaya dan yakinlah bahawa itu adalah di bawah pentadbiran dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimah Rabb yang kita perlu hayati, kita perlu letakkan dalam diri kita. Apabila kita sebutkan kita ni sebagai seorang pendakwah penyeru kebaikan, akan ada perkara-perkara yang membuatkan kita rasa tidak kuat, membuatkan kita rasa macam nak putus asa juga. Tetapi bila kita tahu ada kalimah Rabb ini, insya-Allah kita akan lebih bersemangat, lebih kuat insya-Allah. Dan ini adalah tauhid rububiyah, di mana dalam surah An-Nas ini kita mengaku bahawa kita menyebut bahawa Allah sebagai Tuhan pencipta manusia, pemilik dan pentadbir alam ini. Maka bila kita melihat alam ini, kita melihat di sebalik kecantikan alam ini, di sebalik susun atur alam ini, adanya Allah Rabb yang mentadbir, yang memiliki, yang mencipta alam ini. Dan di dalam tafsir Alusi disebutkan, dialah pemilik urusan dan pemelihara manusia dengan memberi mereka apa yang baik untuk mereka serta menjauhi perkara yang membahayakan mereka. Dan pada ayat ini, pada tafsir Alusi Ruhul Ma'ani ini disebutkan bahawa kita merasakan ada sesuatu yang Allah kurniakan kepada kita, apa yang baik untuk mereka. Pada kita rasa kenapa kita perlu hadapi ujian ini sebagai contoh. Tetapi bila kita lihat di sini bahawa Allah dialah pemilik urusan dan memelihara manusia dengan memberi mereka apa yang baik untuk mereka. Dan terbaik ini adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita rasa macam berat nak hadapi sesuatu perkara itu kan, tetapi hakikatnya itulah yang Allah nak beri kepada kita yang baik untuk kita. Dan Allah nak menjauhi perkara yang membahayakan diri kita. Barangkali kita nampak ujian itu rasa macam tak boleh nak tanggung, tetapi percayalah bahawa barangkali Allah nak jauhkan diri kita dari perkara ataupun ujian yang lebih membahayakan. Maka di sini kita perlu yakin dan ketauhidan kita bahawa dialah pemilik urusan dan dialah yang memelihara manusia ini. Dan Hamka juga dia menyebutkan bahawa Allah tidak membiarkan kita terlantar, dia peliharanya zahir dan batin kita, luar dan dalam kita, jasmani dan rohani serta makan dan minum. Subhanallah. Ini yang disebutkan antara pandangan Hamka, dia menyebutkan bahawa tentang Rabb ini adalah sehinggakan turun nafas kita, perjalanan dan degupan jantung siang dan malam yang tidak pernah berhenti, sistem pencernaan, telinga, alat pendengar, mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, semuanya ini dipelihara terus oleh Rabbun, Maha Pemelihara itu. Subhanallah. Dan persoalan di hujungnya, sudahkah saya bersyukur atas nikmat yang Allah Rabb ini berikan kepada saya? Dan bila saya baca tentang Tadabbur Hikmah Juz'u Amma ini kan, dia memberikan kita bahawa subhanallah, banyaknya Allah memberi kepada kita. Degupan jantung siang dan malam ini tak pernah berhenti. Sistem pencernaan Allah yang berikan, sistem perkumuhan, kemudian telinga ini untuk mendengar, mata untuk melihat. Alhamdulillah, banyak Allah berikan kepada kita.
Dan adakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah refleksi muhasabah untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Baik, itu pada tadabbur ayat yang pertama. Kemudian daripada tadabbur ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Dia bersambung. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan pemelihara sekalian alam. Kemudian yang menguasai sekalian manusia, iaitu Malikin Nas. Malikin Nas ini kalau kita lihat yang menguasai sekalian manusia. Malik ini adalah yang menguasai sekalian manusia. Jadi kita lihat di sini bahawa Malikin Nas ini adalah Tuhan yang menguasai manusia, iaitu semua manusia ini berada di bawah tadbir dan susun atur Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemelihara sekalian manusia. Dan sekarang Allah yang menguasai manusia ini. Tadi Allah memelihara, sekarang Allah menguasai manusia. Bahawa bila disebutkan bahawa Allah yang menguasai manusia ini, maka tiada manusia yang boleh lari daripada kekuasaan dan tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu perkara yang kita perlu sedari bahawa kita semua ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengingatkan kepada kita semua bahawa kita ini jangan sombong, kita ini jangan merasakan ujub, takbur, merasa besar diri, merasakan ego kita. Kerana kita semua ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang paling berkuasa di atas dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat ini nak mengingatkan kepada kita bahawa siapa pun kita hari ini, kita sebenarnya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita ingat dan kita perlu sedar. Dan ini membuatkan kita merasakan bahawa kita ini tiada apa-apa. Bahawa kita ini sedang berada di bawah kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hamkah juga dia menyebutkan bahawa kita ini dialah yang empunya. Bahkan nyawa kita ini, walaupun kita rasa nyawa ini kita punya, tetapi pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang empunya. Nak menyebutkan bahawa bila kata Allah yang punya, sampai waktunya Allah akan ambil semula kerana sudah cukup tempohnya Allah berikan kepada kita. Dan kalau sudah jelas, kalau sudah nyata bahawa yang nyawa kita sendiri ini pun bukan kita yang miliki, maka apa lagi yang kita kuasai dan kita punyai dalam diri kita ini. Maka di sini Malikin Nas ini Allah mengingatkan kepada kita, merendahlah kamu. Merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang menguasai kita. Kita tidak punya apa-apa dalam diri kita ini. Jangan merasakan kita ini adalah bila kita ini bos di tempat kerja kan. Kita merasakan kita ada kuasa. Dan kita menggunakan kuasa kita dengan sewenang-wenangnya sehingga kan membuatkan orang bawah ini merasakan tekanannya. Maka bila kita lihat daripada ayat ini, nak mengingatkan kepada kita supaya kuasa yang kita ada, walaupun kuasa yang kita ada itu, gunakanlah dengan sebaiknya. Dan dalam kita berkuasa, jangan kita lupa ada yang lebih berkuasa, yang maha berkuasa, iaitu Allah Malikin Nas, yang menguasai sekalian manusia. Dan pada ayat yang ketiga, Ilahin Nas ini ialah Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Ilahin Nas. Tadi Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, dan sekarang adalah Ilahin Nas. Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Nanti kita akan lihat mengapa Allah mendahulukan kalimah Rabb, kemudian Malik, kemudian Ilah.
iaitu Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Baik, pada ayat yang ketiga ini kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berhak disembah oleh semua manusia. Ini adalah tauhid uluhiyah, bahawa ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang berhak disembah, dipuja, puji oleh manusia. Dan hakikatnya kalau nak diikutkan, kita tak layak pun nak mendapat pujian, kerana Allah lah yang berhak disembah, dipuja-puji oleh sekalian manusia. Maka dalam surah Al-Fatihah, kita sudah diajar ataupun diberikan panduan ketika kita mendapat nikmat ataupun diberikan pujian, kita sebutkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi pada hakikatnya bila kita lihat kalimah ilahin nas ini, Allah lah satu-satunya sebagai Tuhan yang kita sembah dan kita puja-puji. Dan hanya Dia yang berhak disembah. Semua sembahan yang lain adalah batil dan ditolak. Mengapa Allah memperkenalkan sifat-sifatnya di dalam ayat sebelum ini, pada ayat pertama, kedua dan ketiga? Sebab nanti kita akan lihat pada ayat yang seterusnya, kita akan melihat ada golongan manusia, ada golongan ini yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk disembah, dipuja-puji. Sebab itu Allah memperkenalkan kalimah ataupun memperkenalkan sifatnya dahulu, supaya Allah nak ingatkan kepada kita bahawa Allah ini adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Oleh sebab tadi disebutkan pada ayat yang pertama dan kedua itu adalah Dia pemelihara, Rabbin Nas, dan Dia penguasa, iaitu Malikin Nas, maka ayat ini hanya Dia yang ilah, Dia sahajalah Tuhan yang kita sembah dan puja-puji. Ini sama juga yang disebutkan oleh dalam Tadabbur Hikmah Juzul Amma oleh Hamka. Maka tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain dari Allah selain daripada Allah yang memiliki sifat ilah. Jadi kita lihat mengapa Allah mendahulukan sifat Rabb, lalu Al-Malik, kemudian ilah. Kita lihat daripada tangga yang bawah ini. Baik, pada ayat ini, pada gambar raja ini, baik tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bahawa kalimah Rabb ini dimulakan daripada bawah. Rabb. Kerana apa? Rabb ini boleh disebutkan kepada kebanyakan manusia. Sebagai contoh, Rabb Ad-Dar, pemilik rumah. Kemudian pemilik kereta. Kemudian hatta seorang suri rumah pun disebutkan dalam bahasa Arab Rabbatul Bait, iaitu pemilik rumah yang akan menguruskan rumah kan. Jadi Rabb ini ramai manusia boleh disebutkan kepada kebanyakan manusia, Rabb. Kemudian kita berpindah kepada Al-Malik. Al-Malik ini tidak disebutkan kepada kebanyakan manusia. Kalau kita lihat dekat atas dunia ini, Al-Malik ini kita panggil dia sebagai sultan, sebagai Perdana Menteri, sebagai penguasa. Sebabnya dia tidak boleh dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan sifat ni boleh dimiliki oleh para raja dan sultan kan. Kalau kita lihat Perdana Menteri yang berkuasa ataupun sultan yang berkuasa. Tetapi ada satu peringkat, iaitu sampai peringkat yang tertinggi, iaitu ilah ini dia lebih tinggi daripada Rabb dan Malik, kerana raja tidak dapat dikatakan ilah kerana ilah ini hanya Allah Ta'ala. Kita tidak sembah seorang raja, kita tidak sembah seorang sultan, mengabdikan diri kepadanya, melainkan kita semua mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ilah ini dijadikan penutup dari ketiganya, bahawa nak menunjukkan ilah ini adalah yang tertinggi, sebab Rabb ini masih ada kebanyakan manusia boleh dapat, Al-Malik ada sesetengah yang boleh dapat, dan ilah ini peringkat tertinggi, tiada siapa yang boleh menandinginya, dan ilah ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Juzai dekat dalam kitabnya, bahawa ini peringkat tertingginya. Dimulakan dengan Rabb, Al-Malik,
dan ilah pada penghujungnya. Jadi kita boleh lihatlah pada surah An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kita lihat pada tadabbur ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat ini disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Al-khannas. Al-khannas ini dia merujuk kepada timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Okay. Al-waswas ini, al-waswasi. Al-waswasi ini adalah pembisik penghasut. Iaitu kalau kita panggil al-waswasi ini adalah pelaku. Tetapi di dalam ayat ini tidak disebutkan lagi siapakah pelakunya. Tetapi ada, kejahatan itu berlaku oleh pembisik penghasut yang timbul tenggelam ini. Dan pada ayat keempat ini kita akan tertanya-tanya siapakah yang disebutkan sebagai pembisik dan penghasut ini, yang kondisi dia ataupun keadaan dia ni adalah timbul tenggelam. Okey. Syarri ini adalah kejahatan. Syarri, kejahatan. Maksudnya di sini bahawa al-waswas ini dia akan membisikkan untuk melakukan kejahatan. Min syarril waswasil khannas. Jadi pada ayat min syarril waswasil khannas ini adalah aku berlindung dengan Allah, Tuhan manusia, daripada kejahatan syaitan yang berbisik-bisik, yang menghasut untuk membuat kejahatan, benda mungkar dan derhaka. Dan kalau diikutkan ulama mentafsirkan syaitan ini dia adalah sifat. Iaitu adalah sifat. Syaitan ini adalah sifat. Dan sifat ini dia boleh berlaku ke atas minal jinnati wan nas. Sifat dia. Sifat dia buat apa? Sifat dia ini dia bisik-bisik. Dia menghasut-hasut. Sebab itu ada manusia ini kita sebut dia sifat ni sebagai sifat syaitan. Sifat syaitan tu dia buat apa? Dia bisik-bisik, dia menghasut buat benda yang mungkar, kejahatan dan derhaka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan maksud al-khannas ini, baik saya tulis kat sini, syaitan ni adalah sifat. Sifat ini boleh berlaku kepada jin dan manusia. Okey. Dan maksud al-khannas ini, al-khannas yang disebutkan sebagai penghasut yang timbul tenggelam. Okey. Terpotong pula ni. Okey, tak apa. Penghasut yang timbul tenggelam. Okey, baik. Al-khannas ini dia adalah kondisi di mana al-waswas itu dia akan timbul tenggelam. Dan dia ini akan timbul menjalankan bisikan dan hasutan apabila manusia lalai dan lemah imannya atau dia tidak ingat akan dosa pahala. Dan dia ni suka kalau disebutkan al-khannas ini dia akan menjalankan dia punya agenda dia tu, bisikan dan hasutan ini bila manusia ni lalai dan lemah imannya. Dan selalunya yang disebutkan, antara yang disebutkan dalam ulama tafsir yang disebutkan ketika manusia ini sedih. Ketika manusia ini sedih, antaranya juga dia akan masuk. Dia akan buat bisikan dan hasutan ini. Dan ketika dia tidak ingat akan dosa pahala, maka ketika itulah dia timbul. Dan dia ini akan tenggelam. Kemudian dia ini akan tenggelam, mengundurkan diri ketika manusia itu mengingati Allah, memikirkan akan balasan buruk yang disediakan oleh Allah bagi orang yang melakukan kejahatan yang dihasut dan dibisikkan itu. Maka dekat sini kita tahu bahawa al-khannas ini kita nak kenal dia ni. Jadi kita nak kenal ni. Kenal siapa syaitan ni, siapa al-khannas ini. Iaitu al-khannas ini dia timbul ketika manusia lalai dan dia tenggelam ketika manusia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan al-khannas.
Dan daripada hadis yang saya nak kongsikan dari hadis riwayat Bukhari ini disebutkan bahawa syaitan ini situasi dia mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian ketika dia tidur dengan 3 tali ikatan. Dan syaitan ini mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu syaitan akan mengatakan, ni dia punya agenda. Kita nak tengok agenda syaitan ini bagaimana dia kata malam masih panjang, tidurlah dengan nyenyak, ni dia kata. Maka kita pun tarik selimut. Bila kita tarik selimut, sukalah syaitan tu kan. Jadi dia ikat kita ni, dia ikat kita ketika kita tidur ni, dia akan ikat kita dengan 3 tali ikatan. Dan kita boleh buka tali ikatan itu dengan jika kita bangun dan berzikir mengingati Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Sebab itu kan, alangkah indahnya Islam ini, ketika kita bangun tidur sehinggalah kita tutup mata tidur semula, ada doa-doa yang diajarkan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Maka ketika kita bangun dan berzikir mengingati Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika kita berwuduk, tadi kita bangun, kita zikir mengingati Allah kan. Kita lepaslah 1 tali ikatan. Kemudian kita berwuduk, maka lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian kita mendirikan solat, lepaslah ikatan terakhir. Jadi ini antara yang kita perlu buat ni. Nanti kita tidur, kita kena tahu bahawa kita ini akan ada 3 tali ikatan. Dan nak buka tali ikatan itu adalah yang pertama bangun, berzikir mengingati Allah. Kita bangun, kemudian kita berwuduk, dan yang ketiga kita dirikan solat, maka terbukalah 3 ikatan tersebut. Dan pagi harinya manusia ini ataupun kita ini akan bersemangat dan segar yang mententeramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya jadi kotor, iaitu merasa tidak segar dan menjadi malas. Maka kalau kita lihat pagi-pagi tu rasa malas kan, kita rasa malas, kita duduk tengok ni, kita dah terlepas belum ikatan-ikatan ni. Kita bangun berzikir mengingati Allah, kemudian kita berwuduk, kemudian kita mendirikan solat, kita berzikir. Jadi dia efek dia, kesan dia itu memberi kepada kita sepanjang hari sebenarnya. Kalau kita lihat kan, bila dan pagi itu dia akan bersemangat dan segar yang mententeramkan jiwa. Dia kesan dia ini akan membawa kepada sepanjang perjalanan kehidupan seharian kita itu. Jadi inilah cara yang kita boleh lakukan. Ini adalah panduan kita untuk kita lepas daripada tali ikatan tersebut. Maka di sini kita lihat pada ayat ini bahawa min syarril waswasil khannas, secara tuntasnya syaitan ini dia kuat bila mana kita lemah iman dan ibadah kita. Dan ia lemah dan kalah apabila kita kuat iman dan ibadah. Maksudnya dekat sini, bila syaitan kuat bila kita lemah, dan dia akan lemah bila kita kuat iman dan ibadah kita. Maka sebab itu dia akan menjadikan kita muhasabah. Kalau contoh kan, dah masuk azan ni, tapi kita duk pegang handphone kan, lama-lama nanti dia akan mulalah, syaitan dia akan mula masukkan sikit-sikit. Dah masuk azan dah, kejap lagi lah, setengah jam lagi bolehlah scroll sekejap. Tahu-tahu ya Allah dah pukul 3 tak zuhur lagi. Jadi syaitan ni dia punya bisikan ni dia tidak akan berhenti ni sampailah manusia ini kalah, lemah, sebab lemah iman dan ibadah dia ni. Tak apalah, kejap lagi, tangguh, rupanya dah masuk asar, begitulah.
Dan inilah yang kita diajar untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata baca pagi petang, amalkan zikir untuk pagi petang, baca surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul huwallahu ahad ini. Maka Hamka dia menyebutkan bahawa di sini bahawa orang yang selalu mengintai kalau ada peluang. Siapa ni? Orang ini disebutkan orang ini ialah Al-Khannas tadi. Al-Khannas yang timbul tenggelam ini dia akan mengintai kalau ada peluang. Yang selalu menunggu moga-moga kita terlengah. Dan maka saat kita terlengah itulah peluang yang baik baginya untuk membisik-bisikkan sesuatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian, maka kita perlu mengenali bahawa ada orang ataupun ada makhluk ni yang mengintai kalau ada peluang dan dia akan tunggu kalau kita terlengah-lengah ni, itulah waktu yang dia masukkan jarum bisikan dia tu. Jadi dekat sini kita tahu bahawa dia akan ada keadaan Al-Khannas ini timbul dan tenggelam. Jadi pada ayat yang kelima kita lihat tadabbur ayat yang kelima ini adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okay, baik. Pada ayat yang kelima ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu ini dalam bentuk fa'il mudhari'. Di dalam fa'il mudhari'. Kita sebut fa'il mudhari'. Dalam bahasa Arab, fa'il mudhari' ini adalah satu perbuatan yang berterusan. Yang konsisten, sentiasa. Okey, fa'il mudhari' iaitu kita sebutkan dia adalah sebagai berterusan. Okey, sikit ke sini. Jadi nak sebutkan dekat sini makna dia adalah syaitan ini, al-waswas tadi tu, dia akan berterusan membisikkan kejahatan atau kemungkaran ke dalam dada manusia. Fi sudurin nas ini dia adalah ke dalam dada manusia. Jadi bila disebutkan fi'il mudhari' tadi, syaitan akan menghasut dan membisikkan ke dalam dada iaitu hati manusia secara sembunyi. Dia akan masuk dalam perasaan dan pemikiran yang tidak baik. Dan selalulah disebutkan, ulama menyebutkan bahawa perasaan ini adalah ketika sedih dan gembira. Dia akan masuk dalam perasaan sedih dan gembira. Sedih tu dia rasa sehinggakan dia nak berputus asa, dan gembira ini sehinggakan dia membawa kepada sombong, daripada ego, takbur dan sebagainya. Dan pemikiran yang tidak baik. Dan pemikiran yang tidak baik inilah. Maka kita mengenali bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syaitan ini ataupun al-waswas tadi yang membisikkan kejahatan, menghasut ini, dia kerja ni dia tiada cuti. Dia tiada MC dan dia tidak akan berputus asa dalam menghasut dan menjalankan agenda membisikkan keraguan-keraguan ini dalam dada manusia. Dan dia tak akan berputus asa untuk memujuk rayu manusia, apatah lagi kalau manusia ini kita ini terleka. Berbeza dengan kita kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau diberi cuti memang kita suka kan, kita kata inilah masanya untuk family time kan. Tetapi syaitan ni dia tak ada cuti. Dia konsisten. Allazi yuwaswisu fi. Jadi kalau kita lihat dekat sini, Allah menyebutkan dada, sudur di dalam ayat ini dia bukan hati, kerana dada adalah pusat pemikiran manusia. Dia adalah pusat pemikiran manusia, perasaan semua dekat situ. Jadi dia akan masuk ke dalam dada manusia ni untuk membisik-bisikkan perkara ini. Dan kalau kita lihat syaitan ini dia
Contohnya kalau kepada ahli ilmu, dia tidak akan membawa kepada tempat-tempat contoh tempat-tempat kemaksiatan ataupun kelab malam, dia tidak akan bawa kepada itu. Dia akan membawa bisikan hasutan itu kepada merasakan diri seorang ahli ilmu tu, ilmuwan itu merasakan dialah yang paling bijak, dialah yang paling mengkaji, dialah yang paling memiliki ilmu. Semua orang tak ada ilmu lebih daripada dia. Ini yang dimasukkan oleh syaitan, yang dibisik-bisikkan hasutan itu. Dan adapun kalau ahli ibadah itu, dia tidak akan membawakan kepada untuk melakukan kemaksiatan, tetapi dia akan masuk supaya dialah yang paling banyak melakukan ibadah, dialah yang paling banyak melakukan sedekah. Orang lain tak bangun pun, aku je bangun solat tahajud ni. Dia akan memasukkan benda-benda itu, sombong, ego. Itulah cara dia, cara syaitan ini. Dan inilah yang kita bimbang dan takut, jika syaitan datang itu, dia meletakkan dalam pemikiran kita perkara yang tidak baik dan was-was akan agama. Sebab itu kita minta Allah, berlindung dengan Allah daripada sifatnya iaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, akan kejahatan yang dibawa oleh syaitan ini yang menghasut, yang membisik-bisikkan ini. Kerana apa kita takut, akhirnya dia membawa kepada tidak percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita tidak percayakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masukkan supaya kamu ini akan berlakunya kesyirikan. Iaitu dia akan bawa kepada apa? Percaya kepada bomoh, percaya kepada pawang, percaya kepada pawang-pawang yang membolak-balikkan ayat Al-Quran ini, dia akan masukkan. Dan akhirnya dia membawa kepada kita tidak percayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada yang mempercayai kayu koka, yang mempercayai tangkal. Pada hakikatnya Allah mengingatkan kepada kita supaya ilahin nas. Allah lah Tuhan yang berhak kita sembah, yang kita minta pertolongan. Sebab itu ada perkaitan antara surah Al-Fatihah dan surah An-Nas ini. Sebab itu kita jangan tinggalkan, pastikan jangan tinggalkan doa ini ataupun surah ini untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ini berbisik-bisik, dia bukan secara terang-terangan yang disebutkan oleh Hamka ini. Dia kata dia masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali, kemudian dia menumpang dalam aliran darah dan darah ini berpusat ke jantung dan jantung ini terletak di dalam dada. Dan daripada situlah dia akan menghasut, membisik-bisikkan untuk perasaan dan pemikiran kita. Dan tanpa kita sedari, bisikan yang dimasukkan melalui jantung di balik benteng dada itu, kita terpengaruh dengan bisikan tersebut. Pada awalnya kita akan maju, pada awalnya kita akan solat awal waktu. Namun kerana mendengar bisikan dalam dada itu, kita pun mundur, kita kata kejap lagi lah nak selesaikan benda ni. Habis buat benda ni nanti, kita contoh habis buat kerja ni nanti, kita solat lah. Lepas tu bila bertangguh itu, kemudian kita pun ambil handphone. Bila ambil handphone nampak notification. Bila nampak notification kita pun scroll. Akhirnya kita pun terleka dan terleka akhirnya kita tak dapat pun solat awal waktu itu. Jadi pada awalnya kita akan maju, pada awalnya kita akan melangkah lebih jauh, tapi kerana dengar bisikan dan dari itu kita pun mundur dan langkah kita tersekat. Ini yang kita takut. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perasaan yang dibisikkan oleh sesuatu di dalam dada itu telah diberi nama dalam ayat ini, iaitu was-was. Perasaan was-was. Sebab itu kan, kalau kita rasa ragu-ragu, kita rasa was-was, betul ke aku boleh ni? Betul ke aku boleh menyeru kebaikan? Sebagai contoh, aku tak ada ilmu ni, aku tak pandai nak bercakap, tapi aku nak membuat kebaikan, nak menyeru kepada kebaikan.
Sebab itu antara yang saya ingat guru saya pesan, dia kata cakap ini ketika mana kamu nak lakukan kebaikan, kamu buat cepat-cepat. Contoh kan, contoh hari ni nampak orang susah, kita nampak orang contohnya yang bila dekat kawasan saya sini kan, dia memanglah biasa kalau ada orang-orang persatuan orang buta kan, dia akan jalan pergi kedai-kedai makan ni, dia akan minta untuk tisu lah kan, untuk jual tisu dan kita berilah RM1, RM2 kan. Kalau kita rasa nak beri waktu tu, cepat-cepat buat kebaikan. Sebab nanti dia akan kalau kita lewat ataupun kita teragak-agak nak buat, nanti syaitan dia akan ambil. Waktu itulah peluang itu dia bisik-bisikkan, tak payahlah, dia tu dah kaya dah sebenarnya. Dia ada jugalah kalau kita melihat itu antara yang kita boleh lakukan supaya bila kita nampak satu perkara untuk kita lakukan kebaikan, terus kita buat. Sebab kalau lambat-lambat ni, dia syaitan dia akan ambil alih. Dia akan bisikkan, tak payahlah bagi, dia dah banyak duit dah tu. Lama-lama kita pun, kan dia banyak duit dah. Kita pun mengiyakan syaitan yang menghasut, yang membisik-bisikkan tadi. Dan itulah yang disebutkan sebagai was-was. Dan pada ayat yang ke-6, kita lihat inilah jawapan dia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita lihat min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Kita bertanya siapakah dia? Dia itu disebutkan iaitu minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Iaitu pembisik dan penghasut tadi yang timbul tenggelam tadi itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Dan kata ulama tafsir, waswas itu dia ada dua kategori, iaitu sama ada waswas ini dari jin yang berusaha cari jalan dalam hati ini, dia masuk ke dalam dada kita, dia korek ini, dia berjalan melalui saluran darah manusia yang tadi disebutkan oleh Hamka. Dia masuk dalam saluran darah kita tu, lepas tu dia akan masuk ke dalam jantung. Jantung ini terletak di dalam dada manusia. Dan atau manusia yang bawa was-was dengan bisikan dan godaan. Sebab dia ada dua kategori. Satu, yang pertama adalah dari jin dan yang kedua adalah dari manusia. Dua-dua ini kalau yang secara zahirnya kita nampak adalah bisikan daripada manusia. Dan yang daripada yang tersembunyi ini adalah daripada jin. Dua-dua ini dia akan bawa godaan, dia akan membawa hasutan. Dan bisikan dan godaan ini bila dikatakan sebuah manusia, hatta orang terdekat kita boleh digolongkan sebagai ini. Ketika mana dia membawa bisikan dan godaan ini, sebagai contoh kan, yang paling kita takut orang-orang terdekat kita ini adalah suami ataupun isteri ataupun anak-anak ataupun rakan-rakan, jiran-jiran dia, orang-orang yang terdekat ini. Dia akan membisikkan dan buat godaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita untuk minta perlindungan darinya, sama ada dengan was-was yang zahir dari manusia atau yang tersembunyi daripada jin ini. Dan kedua-dua ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan berusaha memujuk rayu. Jadi kita tahulah bahawa syaitan ini dia adalah kepada sifat. Dia sifat syaitan itu. Dan siapa orang yang mempunyai sifat ini adalah jin dan manusia. Jin dan manusia ini dia boleh memiliki sifat syaitan. Sifat syaitan ini adalah dia membisik, menghasut, membuat godaan kepada manusia ataupun membisikkan godaan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah tadabbur ayat kita daripada surah An-Nas ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan daripada situ kita nak melihat bahawa dari tadabbur hikmah juz' ammah ini adalah disebutkan juga hampir sama juga yang disebutkan oleh ulama tafsir yang utama, iaitu ada yang halus atau secara halus itulah yang dari jin, ada yang kasar itulah dari manusia. Keduanya memujuk, merayu setelah memperhatikan bahawa kita lengah.
kita lambat lengah ni kan. Sebab itulah dia mengingatkan kepada kita bahawa urus masa dengan baik. Kalau kita ada kerja nak lakukan, terus buat. Sebab nanti dia bila kita lengah sikit, lambat sikit, waktu itulah dia kata, ni jalan yang baik ni. Line clear. Jadi dia pun masuk. Jadi disebabkan kelengahan kita tadi tu, maka timbullah penyakit was-was dalam dada kita, hilang keberanian menegakkan kebenaran dan menangkis kebatilan. Sebab itu kalau kita rasa sedih itu, buatlah apa yang kita boleh. Kita baca Quran, kita solat 2 rakaat supaya kita tidak berada dalam kesedihan itu lama-lama dan akhirnya kita pun merasakan hampir putus asa. Jadi caranya adalah bila kita rasa sedih ataupun gembira, sebab itulah kita dianjurkan untuk ambil wuduk, solat sunat, baca Quran supaya kita ini tidak lengah dan tidak terlalai. Dan faedah daripada ayat 1 hingga ayat 6 ini banyak sangat faedahnya, tetapi untuk malam ini saya nak berkongsi 2 perkara, iaitu tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, perbanyakkan minta pertolongan dan perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah selalu 3 surah ini setiap kali lepas solat fardu, pagi dan petang serta malam sebelum tidur. Pagi dan petang itu kita baca dalam sebagai contoh zikir pagi dan petang kita buat untuk baca 3 surah ini. Tandanya apa? Tanda kita benar-benar memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara ini. Dan yang kedua, tinggalkan apa yang disukai syaitan tadi. Dia bukan semata-mata hanya berlindung kemudian kita ucapkan dekat mulut. Antara analogi yang sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak kongsikan tentang tinggalkan apa yang disukai syaitan ni, dia bukan semata-mata kita berlindung ucapkan dekat mulut ni, aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sekadar kita bercakap je, tetapi analoginya dia begini. Ketika kita masuk ke dalam hutan, kita berhadapan dengan binatang buas, sebagai contoh harimau. Kita berhadapan dengan harimau. Kita dah tahu dah dia akan serang kita dan dia akan bunuh kita, dia akan gigit kita. Tetapi kita duduk dekat situ, kita pun cakap, aku berlindung kepadamu ya Allah, bentengku yang kuat. Padahal kita masih tegak duduk dekat situ. Kita tak buat apa-apa pun. Maka dekat situ apa yang kita perlu buat adalah kita ucapkan ucapan itu, aku berlindung daripadamu ya Allah. Kemudian kita segera tinggalkan tempat yang berbahaya itu. Kerana semata-mata kalau kita bercakap, mengucapkan a'udzubillah sebagai contoh kan, dia tidak adalah faedahnya, dia tidak adalah kesannya, melainkan kita tinggalkan tempat tersebut, dia mesti ada usaha dia. Maka begitu juga dengan kita di atas muka bumi ini. Kita sudah tahu bahawa jin dan manusia itu tadi, dia akan membawa hasutan, dia akan membawa godaan. Maka bila kita tahu perkara itu, kita lihat Hamkah disebutkan, demikian jugalah ada orang yang masih sahaja menuruti kehendak syahwatnya, padahal menurut syahwat itu yang sangat disukai oleh syaitan dan dimurkai oleh Allah. Maka tidaklah akan menolong kalau hanya ucapan, kalau hanya bacaan. Tetapi apa yang dia perlu buat, dia perlu ucapkan dan membaca surah itu, kemudian dia ambil tindakan, tinggalkan apa yang syaitan suka dan dia masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, daripada surah An-Nas ini kita belajar banyak perkara, bahawa kita bacalah surah 3 kul ini setiap kali lepas solat fardu, pagi dan petang serta malam sebelum tidur. Sekejap lagi malam kita nak tidur kan, kita baca 3 kul ini. Sebab kita nak amalkan, sebab tadabbur ini di akhirnya membawa kita kepada sebuah amalan. Supaya kita ini nak amalkan apa yang disebutkan Allah di dalam ayat
Al-Quran ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah yang terakhir, slide tadi yang terakhir. Alhamdulillah, kita pun sudah berada di penghujung. Untuk surah An-Nas ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah surah yang terbaik dan kita sama-sama amalkan insya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dan perkara yang tidak menyenangkan. Saya mohon kemaafan. Dan daripada surah An-Nas inilah kita belajar bahawa kita semua manusia sangat-sangat memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap perkara, dalam segenap aspek. Hatta dalam tempat kerja kita ataupun dalam rumah tangga kita, kita perlu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan segala isi di dalam surah An-Nas ini. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Kita akan sambung kepada surah Al-Falaq insyaAllah. Jadi kita tangguhkan kelas ini, kita tutup dengan bacaan tasbih kafar dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.